Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa khabar guys? Okey, sekarang jam 10.40 pagi bersamaan dengan 21 hari bulan Januari 2024. Okey, so untuk hari ini ada special sikit sebab saya nak buat mapping untuk US30 ataupun Dow Jones Index. Yeah, dah macam radio lah saya rasa ni. Okay guys, sebelum tu siapa yang menonton video saya ini yang masih belum subscribe, sila subscribe kepada channel saya supaya saya lebih bersemangat untuk membuat konten untuk mapping dan analisa. Okey, untuk pair-pair yang ada, insya-Allah kita akan selitkan juga pair yang lain macam Nasdaq ke ataupun oil ke ataupun BTC kot lah kalau ada trader yang trade BTC kan, kita tak tahu. Alright. Okey, so seperti biasa hari ini saya nak membuat mapping untuk weekly, untuk daily. Kita nak tengok apakah yang akan terjadi pada minggu hadapan. Alright, okay. So sekarang kalau dilihat daripada pergerakan yang sebelum saya dah tandakan 1, 2, 3, 4, 5. So yang di sini kita masih belum tandakan apakah yang terjadi di atas ini. Cumanya apa yang kita nampak sekarang, current market price, alhamdulillah. Okay, untuk dilihat, jika dilihat, sekejap lah saya gantung mic ni kejap. Penat pula saya nak pegang macam tu. Sini macam senang sikit kan. So suara saya pun ada yang kuat, ada yang tak kuat. Kalau yang saya pegang tu nanti kuat je. Betul? Okay. So jika dilihat daripada pergerakan sekarang ini, US30 ataupun Dow Jones Index sedang membuat pergerakan korektif. Kenapa kita cakap pergerakan korektif? Kerana jika dilihat daripada psikologi pergerakan candle, nampak? Ini yang saya bagi tahu seperti dalam podcast bersama dengan tim SQD hari itu. Pergerakan dia, jika dilihat pergerakan dia, ini yang kita kena fahami dulu. Okay? Bukan sekadar nombor. Kalau nak lihat daripada pergerakan yang kuat seperti momentum ini, nampak dia menaik. Tapi sekarang ni membuat penurunan, dia naik balik. Membuat penurunan, dia naik balik. Membuat penurunan, pum, dia naik balik. Ini yang membuatkan kita kenali bagaimana pergerakan ataupun apakah psikologi di sebalik pergerakan market itu. Alright? Okay, so jika dilihat daripada mata kasar, you orang pun nampak kan? Dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Dan dia naik. Okay, so di sini kita boleh assume yang ini dalam pergerakan korektif. Okay? So, apa yang kita nak tahu sekarang adalah market ataupun pergerakan yang dibuat oleh Dow Jones dalam masa sekarang ini. Alright. Okay, so macam biasa saya dah tandakan sebelum ni, dalam video sebelum ni, dalam live sebelum ni pun saya dah tanda begini. Okay, so sekarang kita nak tanda lagi sekali satu-satu dalam erti ataupun dalam bentuk Elliott wave. Alright. So jika dilihat daripada pergerakan yang kecil ini, pergerakan yang kecil ni kita dah boleh nampak dah terang dah. Betul tak? Kita dah memang tak boleh sangkal lagi dah. Ini adalah membuat wave 1, wave 2, ni 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, dan ini adalah membuat wave 3 dan 4 dan 5. Gitu. Ni besar sangat lah. Saya tukar bagi kecil sikit lah. Alright, saya bawa kecil sikit. Gitu. Okey. So kita dah nampak. Ni tak cantik pula. Aduh. Mana? Tengok mana? Okey lah, mana boleh. Okey, sebab apa? Sebab di sini kita dah boleh nampak dah pergerakan yang dibuat oleh market. Gitu. Betul tak? Ini mesti macam ni. 1, 2, 3, 4. Sebab di sini kita ada pergerakan yang dibuat oleh korektif. Saya dah tukar dululah line dia ni. Tak cantik pula bagi ni dulu. Okey. So yang ini kita dah nampak dah dia berbuat begini. So kita dah tahu dah. Okay. Alright. So kita dah nampak dah pergerakan dia. So di sini kita boleh assume yang ini adakah dia membuat wave 1? Pun boleh. Adakah dia membuat wave A jika dia masih bergerak dalam corrective mode. Ini yang kita nak kena tahu.
Ini kita tahu, ini kau jangan confuse pula. Saya ingat sebelah sini. Ini ABC yang sini, yang sini guys. Ini dia punya level invalidation dia, begitu. Jangan ambil kira pula yang ni salah ni. Ni tak mau. Inilah bermulanya kenaikan. Okey. Saya tiba-tiba tekak tak sedap ni. Nak juga pegang mic ni misalnya. Okey. So sekarang ni membuat kenaikan di atas. So adakah ini membuat wave 1 ataupun wave A? So kita just tandakan je. Kita tandakan saja supaya mudah untuk kita lihat apakah pergerakan dia. Okey. So jika dilihat dari pergerakan sekarang ini seperti membuat pergerakan korektif lagi. Nampak? Masih dalam pergerakan korektif. Jika dilihat daripada mata kasar pun nampak yang ini macam membuat A, yang ini membuat B dan ini membuat C. Kenapa? Sebab kalau dia nak bergerak dalam pergerakan impuls, biarlah dia kuat ke atas lagi, betul tak? Dia begitu. So kalau kita nampak di sini, yang ini dia turun, yang ini dia naik macam ni, nanti tiba dia turun lagi sekali. So pergerakan dia bukan yang kuat momentum. Kalau sini wave 2, biarlah wave 3 jadi yang tertinggi, betul tak? Tapi nampaknya masih bergerak dalam keadaan korektif. So ini yang saya katakan, kalau tiada kekuatan momentum, kalau dia nak buat wave 3, bukan ke sepatutnya dia yang ni wave 2 lah contohnya kan. Ni wave 2 dan biarlah dia naik ni 3 terus naik, sebab 3 akan jadi yang terpanjang. So, bila kita dah nampak daripada pergerakan ini, so apa kita boleh buat? Yang ini kita boleh tandakan sebagai wave A dulu. Okay? So, kita tandakan dulu sebagai wave A. Tak ada masalah di situ. Okay? Tandakan wave A. Alright, warna hijau lagi. Bolehlah warna hijau. Okay, so sekarang jika dilihat daripada pergerakan-pergerakan yang membuat seperti acuh tak acuh ni, so kita boleh tandakan lah. Yang ini memang kita nampak first kali. Mana tadi saya punya huruf ni? Okey, yang tadi ni sini kita boleh nampak A, B, C. So ini A kita tandakan. Yang ini A, B dan C. So kita tandakan B yang sini. So yang ke bawah ni 1, 2, 3, 4, 5 dia boleh buat C. Kenapa? Sebab C boleh ada 5 wave. Yang ini boleh jadi 3 wave. A, B, C, A. A, B, C, B. 1, 2, 3, 4, 5 dan C. So nampak dah. Nampak? Ini saya buat yang secara simple dulu. Okay, saya buat secara simple. Kalau you nak gunakan dia punya fractal, beginilah. 1, 2, 3, 4 dan 5. Macam tu. Okay, saya padam dulu. Sebab saya tak nak you all confused. Nanti kalau you all confused, payah. So, saya bagi supaya you nampak pergerakan dia bagaimana. Alright? So ini kalau kita ikutkan kiraan daripada Fibo pun, kita nampak dia boleh berhenti di zon 1. Nampak ni? Ni zon 1. Okey. So bermaksud panjang A bersamaan dengan panjang C. Panjang A bersamaan dengan panjang C ataupun lebih kurang panjang C. Tak ada masalah. So kita dah tahu dah dekat sini. Okey, maknanya ABC dah siap. Alright. Okey, so sekarang adakah kita nak tanda yang ini 2? Tak ada masalah kalau nak tanda 2. Tapi kita kena tengok momentum yang terjadi sekarang ni. Adakah dia akan menaik kuat ataupun tidak. Begitu. Okay. So buat masa sekarang kita akan tanda dulu sebagai B. Kenapa? Sebab asalnya kita nampak A. Gitu. So kita tandakan bawah ni B pula. Ini saya buat secara simple supaya yang pentingnya kita nak tahu yang atas ni sampai ke mana. So at least kita dah nampak dah pergerakan yang ini mungkin dia membuat A. So yang ni A, B, C, B. Gitu. Faham tak? Oh, ni saya kena tukar huruf kecil lah bagi cantik sikit. Betul tak? So yang ni saya buat huruf kecil. Warna hijau pun tak apa. So at least kita dapat bezakan pergerakan dia. Alright? Okay, so sekarang yang terakhir ini adalah akan membuat wave C. Sebab di sini kita dah ada A, sini kita dah ada B, dan terakhir ni mestilah dia nak membuat C. So kita buat apa? Kita just cari saja. Kita cari sampai level manakah dia boleh pergi untuk menjadi wave C. Alright? Okay, jika dilihat daripada struktur pergerakan ini yang kita panggil momentum ataupun kita panggil impulse.
Tapi disebabkan dia bergerak dalam pergerakan corrective mode, bermaksud yang C ni pun boleh jadi pergerakan ni boleh jadi C sebab dia boleh jadi 5 wave. Jangan lupa. Okay? Mungkin kepada yang masih belum belajar, tak apa, tak ada masalah. Kita just tunjukkan saja bagaimana kita buat pengiraan dalam bentuk Elliott wave. Alright? So, since kita dah tahu pergerakan-pergerakan, sekarang ni kita nak jangkakan sampai manakah US30 ataupun Dow Jones boleh pergi. Okay. Jika dilihat daripada mata kasar kita, mata kasar. So, ini kita dah nampak dah. Okay, kita ambil daripada segi fraktal yang kecil. Ini kita nampak 1, 2 dan kita tarik lagi 1, 2, 3, 4, 5. So kita dah nampak yang ini 3. So definitely ini menjadi 4. Kenapa? Sebab tiba-tiba ada kenaikan yang kuat. Bermaksud dia akan membuat wave 5 ataupun wave C yang terakhir. Faham? Okay, kita nak confirmkan yang kedua pula. Kita tengok. Okay, kita ambil pula dari sini. Wave 1, wave 2. Okay, wave 3 berakhir di zon-zon dia. Nampak? Di 1618. Kita just ambil ni je. Tak payahlah kau nak cari. Ni tak ada wave 3 pun. Tak nampak macam wave 3 kenapa dia kena ke atas lagi. Jangan begitu bang. Dia berada dalam zon dia. Ini yang penting. Okay, so kita dah nampak dah wave 3. Daripada wave 1, wave 3 membawa kepada 1.618 level Fibo expansion ataupun extension, dan kita dah nampak lah, kita dah tahu dah, okay, ini wave 3. Okay, so definitely bila kita dah jumpa wave 3, wave 4 dia akan bergerak begini, betul tak? Kerana dia membuat pergerakan sideways. Tak apa, kita cari je, tanda je. Nampak masuk dekat zon 1618, tak apa, jadi. Okay, kerana apa? Sebab dia tiba-tiba ada kenaikan ke atas. So sekarang kita nak cari di manakah berakhirnya wave 5. Kita kena gunakan Fibo extension ataupun expansion lah. Saya tak tahu nama dia dalam MT4 ke. Saya tahu dia Fibo extension. Matikan dekat wave 4 ni. Begitu. So jangkaan kita untuk wave 1 berakhir di level 618 ataupun wave 1. Okey, kita ambil 618 dulu. Okey, tak ada masalah, kita ambil 618. Okey, so kita dah jumpa dah pengakhiran untuk wave C ataupun wave yang terakhir, wave 5 ni adalah di zon 618. Okey, jika dilihat pada padam pula. Okey ni. Okey, so sekarang kita nak tukar kepada weekly pula. Kita nak tengok apa tak zon-zon yang ada dekat sebelah kiri. Tak ada sebab dia membuat yang highest. Kita tengok monthly pun tak ada juga sebab ini adalah yang terpaling tinggi lah. Betul tak? Inilah yang terpaling tinggi yang kita dapat lihat dalam pergerakan Dow Jones. Okay, bermaksud selepas ini akan ada 1, 2, 3, 4 dan 5, dan bila dah sampai sini barulah dia akan membuat penurunan. So ini yang kita jangkakan pada minggu hadapan. Dow Jones masih ada kenaikan untuk menghabiskan pergerakan ataupun mengkomplitkan wave 5 ni, di mana dia membuat A, B dan C. Lebih kurang macam tu. Okay, supaya dalam erti kata lain you nampak gitu. So yang sini kita buat C. Alright. Okay, so itu daripada segi ataupun aspek sudut Elliott wave. Okay, kalau you all tahulah kalau you all ada belajar dengan certain cikgu lah kita ada pergerakan di mana kita panggil BRN. Betul tak? Biasanya Dow Jones ni dia berkisar ataupun bermain dalam price BRN ataupun kita panggil big round number. Siapa yang trade menggunakan siapa yang trade US30 ataupun Dow Jones ni, mungkin you tahu pasal BRN ataupun mungkin you tak tahu pasal BRN. So BRN ni biasanya berkisar ataupun bermain di zon-zon BRN ni adalah macam ni, 4,000, 40,000 macam ni. Okay, dan dia main lagi di 40,500 gitu. So bila ada area-area BRN ni, you kena tengok. Mungkin dia boleh kalau katakanlah kita dah tanda tadi ni 618 berada di zon 40,500. So you just take note lah dekat sini. Siapa yang trade US30 tapi tak tahu pasal BRN ni, saya rasa you all kena cari lagi ilmu, belajar pula pasal BRN. Okay, yang ini saya belajar daripada sahabat saya dulu bernama Imran. So beliau mengajar saya. Sebab tu saya katakan, walaupun saya mengajar,
saya tetap belajar. Sebab tu saya tak gelar diri saya ni seorang cikgu yang hebat. Tak, saya bukan seorang sifu, saya bukan seorang master, saya seorang tenaga pengajar. Saya mengajar, dalam masa-masa yang sama saya belajar, dalam masa yang sama saya juga trade. Sebab saya tak nak mengajar tapi trade tak pandai. Saya tak nak begitu. Saya kalau boleh biar orang tahu, you all semua yang mana mengikuti channel saya ni, saya seorang pengajar, saya mengajar. Okey, tapi jangan panggil saya cikgu. Saya malu sikit lah kalau saya panggil cikgu. Okey, kalau boleh biarlah panggil nama saya Apple. Apple dan Apan. Begitu. Okey, so saya pun belajar juga daripada you all semua. Okey, saya takkan tolak ilmu yang you all nak share dengan saya. Contohnya macam siapa? Okey lah, contohnya macam Encik Adi ke, ataupun Encik Apan ke, ataupun Encik For Fun ke, you all nak ajar saya pula, ini sebenarnya salah ni bang, ini sebenarnya kat sini, saya akan terima ilmu tu. Okey, sebab apa? Saya pun nak juga belajar bersama-sama. So macam BRN ni, saya belajar daripada sahabat saya bernama Imran dulu. So dia ajar saya, okey, bang, kalau nak tengok dekat level-level 40,000 contohnya, big round number ataupun 40,500 ni. So kita perhatikan di zon-zon ni. Nanti kalau dia turun pun, dia akan turun kepada 30,000 contohnya. Turun sampai sini akan ada retracement. So dalam masa yang sama bukan setakat alert wave je yang kita tengok, bukan setakat SNR, SND, engulfing je kita tengok, tapi kita tengok juga dekat big round numbers ni. Okay, so kalau nak belajar lebih mendalam tentang big round numbers ni, you boleh google ke apa ke. Saya tak adalah, sebab saya pun yang tahu dia punya pergerakan, dia pergi ke arah big round numbers ni 40,000 contohnya macam sekarang ni kan, 40,000 ataupun 40,500, dia naik lagi kepada 50,000. Dia begitu. Alright, so untuk DJ ataupun Dow Jones Index ataupun US30, saya menjangkakan akan ada kenaikan dulu di atas. Mungkin dia pergi ke level big round numbers ni, barulah dia turun ke bawah. Kenapa? Sebab dia dah paling highest lah ni. Saya dah tak tahu nak tandakan sebelah to the left ni kat mana lah, saya tak tahu dah. Begitu. So kita ambil sahaja kiraan kasar. Yang ni saya buat kiraan kasar, okey? Sebab dia asalnya dia dalam pergerakan corrective mode. So bila dia naik atas ni pun dalam pergerakan corrective mode lagi, okey? Sebab kalau betul dia nak membuat momentum ke atas yang kuat, okey, selepas habisnya A yang ni, kita assume dia wave 2, sepatutnya dia terus fly lagi. Tapi bila dia naik, dia turun. Ini yang kita nak kena faham dari sudut psikologi pergerakan market, supaya you all mudah untuk belajar alert wave. Kalau nak tanda ni, tapi you tak faham pergerakan ni pun susah. So maksudnya, apa yang saya nak katakan, kalau kita dah faham dia punya pergerakan, kalau dia nak membuat momentum kuat ke atas, biar dia kuat ke atas. Bermaksud dekat sini, dia tak boleh naik sampai sini je tiba-tiba turun. Betul tak? Tiba-tiba ni dia turun. So yang ini yang kita katakan, oh, dia masih bergerak dalam corrective mode. Dia buat pergerakan begini. Kalau dia betul nak naik, ini yang kita panggil pergerakan. Dia membuat wave 1, dia break jadi wave 2, dan dia turun wave 3. So maknanya dalam pergerakan dia ada 3 kali je baru dia naik atas. Kalau dia nak naik betul tadi sampai sini, dia terus je fly ke atas, dan kita barulah kita boleh panggil yang ini wave 1, ini wave 2, yang naik tu wave 3. Tapi bila pergerakan ataupun momentum ataupun psikologi pergerakan itu sendiri seperti nak tak nak naik, then kita kena gelar dia sebagai corrective mode lagi. Faham Okay, so sampai sini sajalah saya nak share, sebab lagi saya ada kenduri kahwin, saya nak pergi. Semalam ada kenduri, semalam ada kenduri, hari ni pun ada kenduri. Kita balon makan kau-kau, minggu depan kita puasa. Alright. Okay, so inilah yang saya nak tunjukkan kepada pergerakan alert wave untuk US30 ataupun Dow Jones. Okay, jom kita turun pula dekat time frame lebih kecil. Okay, so time frame lebih kecil 4 hours, kita dah nampak dah dia membuat kenaikan. Okay, so sekarang dengar betul-betul tu anak saya tengah mandi tu, dengar. So level ni dia break, betul tak? Kita tunggu, memang dia break lah ni. Level ni dia break.
Alright, saya nak tunjuk sikit dekat 4 hours, so supaya you all semua lebih nampak nanti. Okay, so yang ini dia break, betul tak? Okay, ni dia break. So sekarang dia membuat penurunan, betul tak? So kalau ikutkan kata kasar, dia sepatutnya naik lagi. Okay, sebab dia nak membuat wave 1. So kalau dilihat daripada pergerakan, baru kita ada 1, 2. Ini biarlah dalam pergerakan kecil ni 1, 2. So kita akan jangkakan akan ada kenaikan lagi. Alright. Dan bila ada kenaikan, barulah dia akan pull back. Masa pull back ni, cari zone di mana kita nak buy. Jangan kau pergi buy sekarang. Faham tak? Saya ulang lagi sekali. Ini saya nak buat cantik sikit. Okay, first kali ini dekat time frame 4 hours. Kita dah boleh nampak dah pergerakan dia di mana. Yang ini dia membuat A, ini dia membuat B, dan ini dia membuat C. Nampak? Dia masuk dekat zone yang ini. Zone 1, 2, 3, 6, zone 1. Tak kisah lah mana-mana pun. Okay, so yang ni kita nampak. So sekarang ni dia membuat momentum ke atas. Yang pertama kita nampak dia break. Kena ingat, kalau next week dia naik lagi, you kena expect dia kena turun bawah untuk mengisi gas. So saya buat jangkaan saja. Alright, katalah sekarang ni dia naik, dia buat wave 1, wave 2. So dia naik wave 3. Oh, naik. Nanti dia akan turun membuat wave 4. Bila dia turun wave 4 ni, kita cari di manakah point untuk kita buy lagi. Okay, nanti dia akan naik, baru dia akan turun. So at least dekat sini you nak ambil 100 pip ke 200 pip ke, insyaAllah ada tu. InsyaAllah ada. Alright, so barulah kita cari peluang untuk buy. Gitu. So bila dah ada peluang untuk buy ni, kita dah jangkakan dia mesti break. Sebab yang ni dia break, betul tak? Setiap pergerakan ikut arah, bila dia break, dia akan pull back untuk mengambil gas ataupun mengambil harga diskaun. Tak kisahlah apa pun yang panggil. Janji yang saya nampak, dia pull back, kita cari point untuk buy lagi. Okay, nanti bila dia turun membuat wave 2 pula, dia akan ada lagi, naik lagi. So kita cari je point dia. Kita nampak arah, bila harga murah kita beli. Janganlah harga murah, harga mahal ni kau pergi beli lagi. Gitu. Konsep dia adalah bila harga murah kau beli, bila harga mahal kau jual. Janganlah sampai atas ni kau pergi jual pula. Kita tak tahu sampai mana dia boleh pergi. Faham tak? So ikut kasar lah, katalah saya tandakan macam ni. Okay, ni wave 1, ni wave 2. Okay, so mungkin dia pergi sampai sini. Nampak? Mungkin dia pergi sampai sini 618, 1.618. Mungkin ini buat 3, nanti turun 4. Carilah point untuk buy. Gitu. Alright. Saya tunjuk saja dulu. Okay, so InsyaAllah kita akan bersiaran lagi mungkin malam ni pula, ataupun petang ni ataupun malam ni untuk pair lain pula. Okay, so InsyaAllah kita tak tahu saya nak buat pair apa pula ni. Tapi macam biasa, gold dengan GJ saya akan buat juga mungkin untuk malam ini. Saya tak tahu mungkin petang ke ataupun malam. Okay, sebab tu saya katakan untuk yang masih belum subscribe kepada channel saya ni, just subscribe je. Okay, gunakan analisa yang saya tunjukkan ni sebagai your punya panduan lah, lebih kurang macam tu. Bukanlah saya nak kata bagus. Mungkin saya punya ni okay, then you just follow lah trade tu. Kalau tak okay, tak apalah, you gunakanlah lain. Alah, kalau you pun tengok YouTube, mestilah you tengok juga channel-channel lain, betul tak? Gitu. Alright. Okay, so jangan lupa subscribe kepada channel saya. Kalau berminat untuk belajar ataupun berminat untuk berborak-borak dengan tim kami, ataupun berminat dengan signal kami yang kadang-kadang kami share, bukan kadang-kadang, memang ada pun kita letak dalam grup Telegram tu, jangan lupa klik je link tu dan boleh masuk dekat grup kami. Okay, grup Telegram kami MMT Education. Alright, kalau berminat untuk buat copy trade pun boleh juga join dekat dalam grup tu, boleh join dekat Telegram tu dan just mention dekat situ, bagi tahu kat admin saya nak masuk copy trade. Dan kita akan guide you macam mana nak buat copy trade pula. Bukan nak buat, nak join copy trade. Kod lah. Saya ni tak ada masa nak trade sebab saya kerja. So apa cara ya bang? Okay, dan kita bagi tahu lah, buatlah copy trade. Okay, kita ada beberapa manager, even tim kami pun ada juga manager. Tapi kami bagi je cadangan dekat you all. Ada beberapa manager yang ada low risk, ada high risk, dan depends pada you. You nak deposit berapa? 10,000. Dan masuklah high risk. Memang kental lah. Terpulang. Okay, so kita akan guide you all. Nak pula, okay, saya ni nak pula trade tapi saya tak pandai pula dekat zone mana yang saya nak cari. Saya tak pandai ni bang, macam mana? Dan kita gunalah pula sistem Haze. Haze ni dia dah tunjuk
zon-zon yang cantik, zon-zon yang mana berkemungkinan untuk kita masuk buy ataupun sell. Okey, kenapa saya suggestkan haze ni? Sebab you ada you punya teknik sendiri. You gunakan pula haze ni sebagai penanda zon. Gunakan pula you punya strategi. Dia dah sampai lah dekat zon aku. Okey, so apa yang you boleh buat adalah yang itu dah ada confirmation. Dan you hanya menunggu lagi you punya confirmation, ada peluang untuk entry, masuk sama ada buy ataupun sell. Bukankah itu lebih terbaik daripada you pergi tanda sendiri zon-zon you, dan zon tu pula you tak tahu valid ke tidak. So gunakan pula sistem haze. Macam saya bagi tahu terus terang, dengan sistem haze ni saya campurkan pula dengan alert wave. Dalam masa yang sama pula saya gunakan pula 3 SOP saya. So dampak zon, tandakan alert wave, sama zon dia ni, confirm. Itu yang pertama. Tunggu pula ada confirmation 3 SOP saya. Ada, confirm, masuk. Jangan buang masa. Gitu. So, inilah yang kita perlukan. Alright? So, tak perlulah kita nak pening-pening kepala. Dalam masa yang sama juga, sistem haze ni, dia ada chart helper. Okay? Dengan sistem haze ni, ada pula lagi satu chart helper. Chart helper ni awak dekat office, tak ada masa nak tengok chart. Tekan je dekat handphone. Masuk dalam handphone tu, tekan. Saya nak pair gold 4 hours. Tekan je. Daripada 1 minute sampailah ke 4 hours. Ada. Tekan. Pum, dia akan hantar dekat awak mapping dia. Tengok. Okey. Belum masuk zone lagi. Alright, tunggu. Bayangkan. Itulah kemudahan yang kita buat. Sebab apa? Macam kami punya tagline sebelum-sebelum ni dalam video, kalau you all tengok dalam Facebook saya ataupun dalam YouTube ni, dalam short mungkin ada kot. Okay, tagline kami untuk 2024, bukanlah tagline, kira azam dia lah. Work smart, don't work hard. So kita work smart, jangan work hard sangat. Buat apa kita nak work hard sangat? Tahun dah 2024 ni, jangan buang masa. Alright. Okay, so itu sajalah yang saya nak share. Terima kasih banyak. Dah pukul 11 dah pun. So, lepas ni saya nak bersiap-siap untuk keluar makan kenduri. Okay, siapa yang belum makan lagi, kenang daku dalam doamu. Wah, gitu pula. Tak. Okay, so macam biasa, saya sentiasa mendoakan semua para trader yang ada di dalam negara ataupun di luar negara, sama ada yang mengenali saya ataupun tidak mengenali saya, sama ada saya mengenali anda ataupun tidak mengenali anda, sentiasa profit. Okay, sebab tahun 2024 ni saya selalu ingatkan akan menjadi tahun yang mencabar. Okay, so kita sama-sama growkan pendapatan kita. Itu je yang saya nak, tak ada benda lain pun. Okay, saya tak kisah pun, saya tak minta pun awak duit, bagi saya duit, tak ada, saya tak minta pun begitu. Itu semua terpulang pada anda sendiri. Bagaimana anda nak trade, bagaimana anda nak cari ilmu, bagaimana anda nak belajar, bagaimana anda nak trade bersama-sama dengan saya dan juga tim, itu terpulang kepada anda. Cuma saya hanya doakan supaya kita semua profit sentiasa. Okay, alright, itu sajalah. Assalamualaikum dan selamat pagi. So insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada next video. Alright, bye bye. Assalamualaikum.